Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana a'udzu bika min syarri ma sana'tu. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu. Bulaka bi ni'matika alayya wa abu bi zambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi zambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi zambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Astaghfirullahaladzim alladzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wallahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahada huwa rahmanur rahim. Wallahu allazi la ilaha illa huwa al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallah ya amma yushrikun. Wallahu al-khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا منجا من الله إلا إليه. أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah rahmati kita semua insyaallah. Suara saya dah kuatkan dah. Saya tahulah kali ni live pula pakai suara slow pula. Anda kuatkan volume pakai ni lah mic. Saya dah pakai yang paling maksimum dah ni. Tak tahu, saya tak tahu kenapa suara slow. Anda kuatkanlah volume masing-masing. Biasanya tak slow, ni slow pula. Tak tahu. Mana yang dengar-dengar lah. Yang lain yang mana okey, cuma komen okey. Yang mana tak okey, komen tak okey. Sebab ada yang okey, ada yang tak okey. Ke semua tak dengar? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang mana clear tulis clear, dan yang mana tak clear tulis tak clear. Ke semua tak clear.
JB okey suaranya. Tuan Nasir Ron okey. Tuan Haji Nasir okey. Boleh dengar. Ummu Adam okey. Siti Kharia okey. Natra Ismail jelas. Nur Adam Mansur okey. Hajah Siti Mariam okey. Wan Fazilah okey. Okey, mana ada yang okey, ada yang tak okey. Okey sangat suara macam biasa. Tengku Nur Amelia. Okey, clear. Maknanya itulah biasanya okey. Kan? Maknanya itulah. Ada dah masuk yang okey dan tak okey. Maknanya tak okey tu pakai earphone nak tahulah. Mungkin Mark Zuckerberg dah buat ada okey tak okey. Wallahualam. Sidang jemaah yang muliakan Allah Ta'ala. Alhamdulillah pagi ni kita bersiaran lagi dalam siri Fitness Kolbu. Siri yang ke-45. Siri yang ke-45. Alhamdulillah. Batu Pak clear. Alhamdulillah. Faham okey. InsyaAllah. Simah tak okey. Tak okey, log out, log in balik. Puan Fazilah, suara macam biasa. Okey, macam biasa. Alhamdulillah. Pucung okey. Alhamdulillah. Kedah okey. Alhamdulillah. Slow. Maknanya Zahabuddin log out, log in balik. Mana yang tak okey, log out, log in. Sebab ada yang okey, ada yang tak okey. Jadi saya ambil yang okey lah. Sebab kalau tak okey, dia semua tak okey. Okey. Jadi sedang jemaah yang muliakan Allah SWT. Alhamdulillah. Syukur pada Allah SWT. Mudah-mudahan Allah rahmati kita semua. Alhamdulillah. Tu Sarawak okey. Masya-Allah. Seberang laut okey. Pagi ni kita nak membincangkan tentang bahaya kufur tanpa sedar. Bahaya kufur tanpa sedar. Bahaya kufur tanpa sedar. Sedang jemaah yang muliakan Allah Subhanahu Taala, kita sering kali diingatkan tentang syukur. Sebab syukur ni dia kaitan tentang hati. Bila sebut tentang syukur, ia datang dari hati. Dalam siri Fitness Kolbu, kita akan menekankan tentang bagaimana kita nak melihat perkara-perkara yang boleh melemahkan hati. Perkara-perkara yang boleh melemahkan hati tanpa sedar. Bila hati kita lemah, semua perkara akan terkendala. Sementara tu bantu sebarkan dulu sahabat-sahabat kita. Sahabat-sahabat kita lain mungkin yang sedang menanti kita punya live ni, mungkin kat luar lagi ke kat mana-mana ke, bantu share dulu, sebarkan, copy paste dekat sahabat kita yang lain, insya-Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah. Baik. Sidang jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi sidang jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam surah Al-A'raf, ayat 17. Di sini. Surah Al-A'raf ayat 17. Dan surah Al-A'raf ayat 17, kenapa saya katakan syukur itu subjek utama dan kita akan melakukan kufur tanpa sedar. Perkara-perkara yang boleh melemahkan hati. Ramai orang nak menjaga hati, tetapi dia tidak menjaga hati kerana dia menjaga perasaan. Hati dan perasaan dua perkara yang berbeza. Hati dan perasaan dua perkara yang berbeza. Bila sebut tentang hati, ia melibatkan tentang bagaimana kita nak melihat dari sudut kebenaran hati. Sebut perasaan, dia tidak perlu ada kebenaran. Perasaan ni kebendaan. Perasaan itu keadaan. Dia perkara nampak sama tetapi berbeza. Contoh, perasaan sayang. Perasaan sayang dengan sifat kasih sayang, dua perkara berbeza. Perasaan sayang,
dengan sifat kasih sayang. Dua perkara berbeza. Jadi silajmah yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala, bila sebut tentang sifat kasih sayang, itu bukan merujuk kepada perasaan sebenarnya. Sifat kasih sayang merujuk kepada hati. Sebab tu katanya dalam konsep melihat. Melihat itu dengan hati yang mempunyai sifat kasih sayang. Kerana perasaan ini belum tentu dia ada kasih sayang, belum tentu. Perasaan. Jadi perasaan itu boleh diwujudkan, boleh dibentuk, boleh orang kata digemburkan dengan berbagai cara perasaan. Tapi yang membezakan perasaan dengan sifat, perasaan ini dia akan ikut keadaan. Tu dia. Perasaan dia akan ikut keadaan. Contoh perasaan kasih sayang dah tak ada. Tapi kadang-kadang orang cakap kasih sayang dah tak ada sebab dia berkata tak ada ilmu. Itu pentingnya. Bila sebut tanpa ilmu, dia akan jadi tunggang langgang. Dia akan jadi cacah merbak. Sebab tu kita kena bezakan. Kita kena bezakan yang mana perasaan, yang mana nafsu, yang mana qalbu. Yang mana nafsu, yang mana qalbu. Dia dua perkara berbeza tu. Nafsu dan qalbu. Kebanyakan, tanpa sedar, kita banyak nak menjaga nafsu, nak menjaga perasaan. Tapi tidak menjaga hati. Sebenarnya yang ditekankan, yang disuruh dalam agama itu adalah menjaga hati. Orang yang menjaga hati, sudah pasti dia akan juga menjaga perasaan. Dia sudah pasti. Sebab contoh, orang yang ada sifat kasih sayang, dia tidak akan sewenang-wenangnya menyakiti orang lain. Dia tidak akan sewenang-wenangnya menzalimi orang lain. Sebagai contoh berlaku di Palestin, di Gaza. Yahudi la'natullahi alaih. Lebih spesifik sebagai Zionis Israel. Mereka tak ada sifat kasih sayang. Mereka tak ada sifat kasih sayang. Bila tak ada sifat kasih sayang, apa yang berlaku adalah mereka boleh menyakiti sesiapa saja yang dia nak sakiti. Dia hanya boleh berehat sementara, kemudian sampai satu tahap dia nak sakiti siapa-siapa, dia buat dia. Nampak? Dia tidak akan memikirkan situasi itu dah berjanji ke tidak. Sebab ingat, sifat ini hanya datang pada orang yang Allah berikan. Sebab itu kalau rujuk dalam surah Ar-Rum ayat 21, Allah terang-terang menyatakan bahawa kasih sayang daripadaku. Perasaan boleh ditiru, tuan-tuan. Perasaan boleh ditiru. Perasaan kasih sayang ini dia boleh dibuat-buat. Dia senyum. Dia senyum. Itu perasaan. Gembira. Gembira ni boleh diwujudkan dengan suasana. Boleh diwujudkan dengan keadaan-keadaan yang pelbagai cara. Sebagai contoh macam kat Palestin. Dia boleh buat gencatan senjata, kemudian dia senyum. Bila dia senyum, tapi dia tak ada sifat kasih sayang, maka dia akan menzalimi orang keliling. Dia akan menzalimi orang keliling. Sebab itu, perasaan boleh dibuat-buat. Dia boleh buat suka. Sebab itu, perasaan itu ada perasaan yang mesti diukur, diuji. Sebab itu adanya ujian. Untuk membezakan kasih sayang ni kasih sayang yang benar atau yang palsu, maka diujilah keadaan itu. Maka Allah uji keadaan. Allah uji keadaan untuk memastikan adakah perasaan yang dia ada itu berlandaskan kepada kebenaran? Itu dia. Adakah perasaan sayang itu berlandaskan daripada sifat kasih sayang? Kalau perasaan itu berlandaskan daripada sifat kasih sayang, bagaimana ujian keadaan yang mendatang? Dia tidak akan berubah kasih sayang itu. Dia tidak akan ada satu keadaan yang menzalimi, mengkhianati, menyakiti. Tak akan berlaku. Sebab itu sebagai contoh, berkahwin dengan perasaan kasih sayang. Ataupun berkahwin kerana suka. Bukan berkahwin kerana cinta. Bila berkahwin kerana suka, pada satu tahap, dia akan menyakiti pasangannya dengan kata-kata. Bila ada ujian, Allah datangkan ujian kesenangan, Allah datangkan ujian kesusahan.
Nampak? Allah datangkan ujian kesusahan, mungkin perangai suaminya mula timbul, tunjuk belang. Keluar perangai-perangai. Maka bila keluar perangai buruk itu, tengok. Orang yang mula suka tadi, dia mula menghina. Orang yang asalnya suka, mula merendahkan. Orang yang asal mula suka, mula mencari salah kita. Orang yang asalnya suka, mula dia komplain kita. Dia komplain, dia cari salah, dia mula pertahankan diri. Sebab, hal ini berlaku kerana perkara yang dibangunkan dalam rumah tangga itu adalah bersandarkan kepada perasaan. Sebab tu jangan terkejut. Sebab tu orang kata dia tak ada perasaan kasih sayang dia. Dia dah tak ada perasaan kasih sayang saya dah, Ustaz. Perasaan kasih sayang dia dah tak ada. Jadi, sidang jemaah yang mulakan Allah SWT, kalau benar-benar dia berkahwin atas asas cinta, jarak tidak menjadikan dia masalah. Keadaan tidak merubahkan sifat kasih sayang dia. Dia tetap akan membimbing pasangan dia. Sebab nak membimbing, mendidik ini perlukan cinta. Perlukan kasih sayang. Kalau tiada kasih sayang, anda tidak akan sabar dalam mendidik. Tidak boleh. Sebab apa? Keadaan tidak akan berpihak kepada anda. Nah, di sinilah masuknya perbincangan kufur tanpa sedar. Kufur tanpa sedar itu berlaku di saat kita tidak boleh membezakan yang mana hak, yang mana batil. Di saat kita tidak membezakan yang mana cinta, yang mana nafsu saja. Di saat kita kufur tanpa sedar, kita terkeliru di dalam membezakan hati dan perasaan. Orang yang sensitif itu orang yang perasaan bakman. Ini kena mengaji, duduk je dalam kelas. Orang yang tak mengaji, dia tak akan faham lah. Orang yang mengaji, dia akan tahu mana nak bezakan hati dan perasaan. Orang yang tak mengaji, dia akan ikut perasaan. Orang yang mengaji untuk ilmu, dia akan kuatkan hati. Dia tak akan terkesan. Contoh sifat kasih sayang tidak akan mudah dipermainkan. Sifat kasih sayang tidak mudah diperjudikan. Kalau betul kahwin kerana sifat kasih, kalau anda isteri nombor 2 pun, kalau kahwin kerana cinta, anda akan berharapan dengan isu itu dengan hati yang berlapang dada. Tapi kalau kerana kahwin kerana janji daripada jantan tak guna, janji daripada jantan-jantan yang menjanjikan itu ini, anda akan kecewa lah. Mulalah hati sakit, perangai ke, tua terasa ke. Hidupnya cepat terasa-terasa ni sebab dia memakan janji. Dia makan, dia gigit janji. Patutnya bukan dia pegang janji manusia. Dia kena pegang janji Allah. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Katakan saya kahwin sebab jiwa kita serasi tu macam mana, Ustaz? Kahwin sebab cinta. Kalau jiwa tu serasi, maknanya okey lah, tak adalah. Kita akan tengok buruk pasangan. Anda akan bersyukur. Anda tidak akan kufur tanpa sedar. Bila kahwin sebab jiwa serasi, kahwin kerana cinta, dia akan syukur setiap masa. Orang yang kahwin bukan kerana cinta, dia akan kufur. Dia tidak ada kasih sayang, tak ada. Dia akan kerja nak komplain dia. Dia tak puas hati. Apatah lagi kalau suami dia kahwin 2, lagilah sakit hati dia. Itu nama sakit hati tu. Suka kahwin kerana janji. Janji setia. Kahwin sebab janji setia. Ramai kita janji kahwin sebab setia. Asal setia je, asal suka je kahwin. Dia tak tahu kahwin ni adalah untuk menjadi hamba-Nya yang soleh, yang solehah. Sebab itu, bila kita tidak faham, bila kita tak faham tentang membezakan hak dan batil, sayang pun boleh jadi istidraj. Ya Tuan Ilyas, sebab sayang yang mana dibawa kepada nafsu, dia akan jadi istidraj. Allah bagi perasaan sayang untuk kembalikan kepada sifat berkasih sayang. Perasaan kasih sayang, sifat kasih sayang. Kerana perasaan tidak boleh berdiri sendiri sebenarnya. Tapi kerana dia ini tidak boleh membezakan hak dan batil. Tidak boleh membezakan hak dan batil. Tuan-tuan, minta maaf saya gunakan perkataan jantan tak guna. Bila sebut jantan tak guna, dia ada jadi kalimah perempuan yang tak guna juga. Sebab apa tak guna? Sebab dia begini. Dalam Al-Quran, Allah mencela orang yang
meletakkan dunia sebagai ukuran dia. Wailul likulli humazatil lumazah allazi jama'a malan wa 'addadah. Nampak? Orang yang mengira-ngira harta ada orang yang cela. Jadi cela ni satu perkataan yang tiada tapis. Jadi lelaki-lelaki, perempuan-perempuan yang hanya melihat dunia, dia bukan lagi jadi status manusia. Dia jadi status celaka. Sebab dia lebih rendah daripada manusia. Lebih rendah daripada binatang. Ulaikal an'am balhum adall. Apa ciri jantan tak guna? Apa ciri perempuan tak guna? Dia hanya mempergunakan cinta yang Allah bagi untuk nafsu dia. Dia hanya melihat kepada benda. Dia tidak melihat kepada suruhan Allah. Dia tak lihat. Walaupun nampak macam baik. Lembut kata-katanya. Halus perbuatan dia. Tetapi dalam lembut kata-katanya, dalam halus perbuatan dia, dia melakukan perkara yang Allah benci. Perkara yang dilakukan dengan kebencian, dia tidak mendapat tempat di sisi Allah. Bila tak dapat tempat di sisi Allah, jangan katakan manusia, binatang pun tidak akan melihat. Mana-mana makhluk Allah, yakni manusia, yang tidak duduk pada kehendak Allah, binatang pun tak akan pandang. Kalau binatang tak pandang, dia nak tengok apa? Tak ada tempat. Sebab tu hati-hati. Sebab tu jangan seronok. Ustaz, macam mana nak bagi faham orang yang bujang terjerat dengan cinta palsu? Dia akan kecewa, cepat mengajuk. Nak menjaga perasaan. Suka nak memberikan keseronokan. Itu je. Sebab tu tak boleh. Jangan ingat dengan kata-kata manis, dengan kelembutan seorang lelaki, dengan kelembutan seorang perempuan, dia telah menjadi sebaik-baik wanita. Tak, sebaik-baik wanita itu bukan dengan kelembutan yang hanya bermain dengan kata-kata, tapi melanggar perintah Allah SWT. Dia ni ustaz, dia baik ustaz. Dia layan saya baik, tapi buka aurat. Ketat pakai baju. Lepas kemudian syirik kepada Allah. Jadi ini Allah tak pandang. Allah tak pandang, tuan-tuan. Bila Allah tak pandang, di mana tempat mereka yang Allah tak pandang ni? Walaupun dia seorang pembelai yang bagus. Dia belai, ya Allah, bagusnya dia. Dia isteri saya ni ustaz, baik, cantik rupa dia. Tapi di sisi Allah celaka macam mana? Jadi sebenarnya yang mulakan Allah Ta'ala, bila dia tak ikut Islam, celaka. Ustaz, kalau suami kahwin lagi bukan bermakna dia tak cinta si tua. Tapi kalau suami kahwin lagi sebab naksu, macam mana tu? Kahwin sebab naksu, dia akan jadi haru biru lah. Dia tak ada istilah tak cinta. Saya dah bagi tahu dah. Jangan kahwin sebab nama orang. Kahwinlah sebab cinta. Cinta ni bukan satu. Cinta ni 2, 3, 4. Ayat-ayat batil yang mengatakan cinta ni pada yang satu. Cinta pada yang satu tu bukan manusia. Cinta pada yang satu tu Allah. Kerana cintalah kita boleh berkasih sayang. Dia tak ada istilah cinta. Tapi kebanyakan masyarakat melihat kahwin lagi itu sebab dah tak cinta isteri yang pertama. Itu salah. Bila dia tak cinta, makna dia tak ada perasaan. Dari awal dia tak ada perasaan dah. Dia tak ada perasaan dah. Dia main suka-suka. Kahwin main suka-suka. Kalau main suka-suka, dia tak jadi apa lah. Dia tak jadi apa-apa. Rumah tangga tu tak jadi apa-apa. Jadi sedang jemaah yang mulakan Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi tahunya. Bila kita benar-benar, dia bukan kahwin yang pertama. Semua perkahwinan itu, kalaulah kerana nafsu, perkahwinan itu akan menjadi haru biru. Haru biru. Dia akan jadi perkahwinan yang kufur. Yang kufur. Sebab apa? Sebab dia akan melihat keadaan yang akan menentukan kematangan, keseronokan sesuatu perkahwinan. Dia akan tengoklah performance isteri dia. Dia tengok, dia suka menghukum. Melihat layanan. Dia suka dekat isteri dia sebab apa? Sebab layanan isteri dia. Dia suka dengan isteri sebab apa? Sebab perkara-perkara yang ditawarkan dengan belayan kelembutan. Ini yang berlaku.
Jadi sebenarnya yang mulakan Allah SWT. Sebab tu kalau kita nak lihat pada perbezaan hati dan perasaan. Hati dan perasaan. Sebab tu kena bezakan. Kalau yang kahwin sebab hati, yakni cinta, cinta yang benar, sifat, maka padanya dia akan menjaga perasaan itu. Menjaga perasaan dengan perkara-perkara yang tidak merosakkan hubungan itu. Bukan sebab kahwin 2, 3, 4. Dia tak ada isu. Jadi kalau dia kahwin kerana nafsu, maka apa yang berlaku adalah hidup dia tidak akan mendapat nikmat. Kalau kahwin puasa kerana redha ibu bapa macam mana pula Ustaz? Kahwin ni macam makan lah. Kahwin mula-mula makan paksa, lepas tu sedap juga kan. Tengok kepada niat. Kalau betul niat dia kerana Allah, keadaan bagaimanapun Allah akan perelokkan. Allah akan permudahkan. Macam mana kalau kahwin, mak redha, semua redha, tapi dalam hati kerana nafsu. Kahwin sebab suka, sebab rupa, sebab harta, sebab keturunan. Kan? Kalau kahwin macam tu pun, dia tak akan jadi ke mana-mana. Sebab hati dia. Hati dia. Ustaz, macam mana nak kenal seorang lelaki yang soleh cinta jarak jauh? Kenal diri kita dulu. Kalau diri kita ni jenisnya cenderung kepada yang soleh, kita ni suka pada amalan-amalan yang soleh, kita ni suka kepada perkara kebaikan, insya-Allah Allah akan dorongkan dengan perkara-perkara yang baik. Senang cerita. Macam mana nak bezakan tempat baik dengan buruk? Tengok kita. Tengok diri kita. Kita cenderung ke mana? Kalau kita cenderung kepada kebaikan, memang Allah akan dorongkan kita kepada tempat-tempat yang baik. Sebab itu, yang datang kepada kita adalah laki-laki yang baik. Sebab itu, kalau katalah yang datang tu laki-laki yang buruk, bermakna dua keadaan. Pertama, Allah nak lihat kita dia benar-benar baik ke tidak. Yang kedua, Allah nak bagi tahu keadaan diri kita lah. Selama ini kita nak minta yang baik ke ataupun kita nak lelaki baik sahaja. Ada setengah itu, dia hanya mendapat lelaki yang baik saja, tetapi dia tak baik. Lelaki yang soleh. Dua keadaan. Dia dapat lelaki yang soleh, tapi dia tidak solehah. Boleh tak? Boleh. Sebab dia nak dapat lelaki soleh je lah. Suami dia masuk syurga. Dia masuk neraka lah. Sebab itu, hadis yang dikatakan itu bukanlah kerana berbuat jahat kepada lelaki yang tidak baik, ataupun berbuat jahat kepada lelaki yang buruk ke siapa, tetapi isteri yang tidak syukur kepada suami. Tak kisahlah suami jenis macam mana. Jadi maknanya kalau kita cenderung pergi pada kelab malam, maka kelab malam lah kita akan pergi. Kalau kita cenderung pergi ke masjid, maka ke masjid lah kita akan pergi. Cenderung kita kat mana? Lock in balik Rosmawati Senggari. Lock in balik. Lain kan tak okey lah. Jadi pokok pangkalnya adalah kita syukur nak lihat kepada situasi yang bagaimana. Kita nak melihat bagaimana. Bila kata kita mendidik hati kita ini untuk membezakan hak dan batil. Nak membezakan hak dan batil, maka disitulah Allah akan bimbing kita. Baik, dalam surah Al-A'raf ayat 17 tadi saya nak sentuh. Dalam surah Al-A'raf ayat 17 tadi, hal ini sangat berkait rapat. Hal ini sangat berkait rapat dengan situasi yang berbicara soal syukur dan kufur ni, ya. Sama lah tu Puan Nur Faizah. Sebelum kahwin perangai lain, lepas kahwin perangai lain. Itu Allah nak uji lah. Sama ada dia kahwin kerana cinta atau kerana suka-suka. Kalau kerana suka-suka akan berubahlah keadaan itu. Cinta tak akan berubah. Cinta tidak akan berubah. Walaupun dia berkahwin sampai 4. Kahwin sampai 4 pun cinta tak akan berubah. Tapi kalau kahwin kerana suka, dia kahwin 2, kahwin 3, 4, haru biru, suka duka lagi. Rosak rumah tangga. Kalau tak kahwin 4 pun rosak. Kahwin seorang pun dah rosak dah. Setahun kahwin, 2 tahun kahwin, 3 tahun kahwin, 10 tahun kahwin, ada anak pula. Dia makin tawar, makin pudar. Sebab dia duduk kepada perasaan, suka. Orang duduk pada perasaan, dia suka nak diperhatian, dia suka
Dia ada satu self-esteem dia. Diri sendiri dia. Dia kalau suami dia tak buat pun dia yang kena buat. Jadi sedang nyembah yang mulakan Allah SWT. Dan surah Ar-Ra'd 17 tadi. Allah menyatakan, Allah rakamkan iblis, tuan-tuan, iblis. Take note benda ni. Allah mengatakan, kemudian aku akan mendatangi mereka dari depan dan belakang mereka, dari kanan dan kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Nampak? Apa misi iblis? Iblis akan datang kepada kita dalam surah Al-A'raf ayat 17. Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsaruhum syakirin. Jadi misi iblis adalah untuk membuat kita kufur, tidak taat kepada Allah. Kufur itu tidak taat, syukur itu taat. Dan kata iblis, Allah rakamkan surah Al-A'raf ayat 17 ini, kebanyakannya tidak akan bersyukur. Dia akan pergi, dia akan datang depan, kiri, kanan, belakang. Dalam semua perkara, dalam agama ke, dalam dunia ke, dalam semua perkara, dalam semua hal. Dan kata iblis, kebanyakan kamu akan melihat manusia tidak akan bersyukur. Itu dia. Dulu tak nampak pahala pada suami. Kalau nampak pahala atau kena pahala, tak nampak ada suami baik atau jahat. Betul tak? Betul. Puan Zaujah Amin. Inilah iblis nak buat. Iblis nak buat kita supaya nampak benda. Kahwin dengan suami baik dapat apa? Dapat belayan, dapat kata-kata manis, dapat pick up line. Kufur ni bermaksud kita nakkan kebendaan. Hati kita nakkan kebendaan. Hati kita nakkan timbal balik dalam bentuk dunia. Kita tak pergi kepada ketaatan yang sempurna. Kita tidak melihat suami tu pintu syurga. Bagi seorang lelaki, mak tu pintu syurga. Kalaulah anda melihat pintu syurga, kenapa anda nak merosakkan pintu syurga sendiri? Pintu sendiri jangan dihancurkan. Kalau tidak, tak ada pintu. Iblis akan buat macam mana secara sekalipun. Dia akan buat bagaimana kita melihat dunia dengan dunia. Melihat suami dengan dunia. Ini asal. Contoh tadi, perasaan, kahwin. Mula-mula lah lagi dah kata dah suka. Dapat apa kahwin? Pertama, dapat pasangan lah. Nampak? Dapat pasangan, dapat teman berborak, dapat teman berbincang, dapat teman macam-macam dapat. Bukan dapat pahala. Macam mana tunjukkan rasa syukur? Rasa syukur ditunjukkan dengan taat kepada Allah SWT. Meninggalkan larangannya, melakukan suruhannya. Syukur itu, syukur ni dikaitkan dengan kegembiraan. Sepatutnya yang gembira ni adalah orang yang bersyukur. Tapi kita silap. Kita syukur, kita tunjuk dengan seronok. Seronok dapat duit. Seronok dapat benda. Seronok dapat macam-macam perkara. Itu bukan syukur, itu seronok. Seronok dapat duit. Kalau syukur dapat duit, sedekah. Dia benda syukur ni lah yang kita tak sedar bahawa aku ni orang bersyukur ke tidak. Kita lihat. Dalam surah Ibrahim ayat 7, ciri orang yang bersyukur adalah orang yang Allah tambah nikmat dia. Nikmat apa? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Orang yang bersyukur, orang yang Allah tambahkan nikmat dia. Nikmat kalau ada suami, nikmat bersuami. Orang kalau dapat nikmat macam mana? Senyum ke muncung? Dulu kahwin macam mana? Senyum kan? Kenapa sekarang dah tak senyum dah? Perangai suami Ustaz, geram saya. Nampak? Kenapa kahwin dulu dah tak suka dah sekarang? Tak lah Ustaz, saya dah tahu hati lah Ustaz. Nampak? Berlaku kepincangan di dalam melihat. Ada perubahan kat situ, kenapa? Dia ni, syukur tu nikmat.
Macam mana anda nak zahirkan nikmat? Anda makan sedap, macam mana muka? Muka ala senyum kan? Sebab itu, ni air muka ni. Antara ciri pertama kita nak zahirkan kesyukuran adalah air muka kita ni, kita sentiasa jaga kerana Allah sedang melihat. Adakah kita ni dalam hati tau. Allah tengok dua sekali. Muka ni dengan hati ni. Allah tengok tuan-tuan. Adakah kita seronok dengan nikmat yang Allah bagi tu? Kita syukur tak? Kita syukur tak? Kita bertambah nikmat atau bertambah azab? Dapat anak dulu seronok, lepas tu jadi beban. Dulu kata nak ada duit, dah ada duit jadi beban. Mana-mana yang terbeban itu bukannya kenikmatan. Jadi maknanya hati-hati. Iblis dia akan datang dari depan, belakang, kiri, kanan. Ustaz, macam mana isteri tahu dia tu isteri solehah, bukan perasaan baik? Baik. Dia perasaan baik ni adalah yang mengaku solehah. Yang benar-benar solehah, dia bukan perasaan baik, dia berbuat baik. Dia berbuat baik. Ciri-ciri solehah itu adalah dia menyenangkan. Qurrata ayun. Dia suami dia menyenangkan. Dia menyenangkan dari segi muka, rupa, perbuatan, perangai. Dia bukan buat-buat baik. Dia bukan buat-buat baik. Dia benar-benar berbuat baik. Yang kalau yang tak solehah ni, dia suka bertanya-tanya tentang nikmat. Kenapa abang tak ni? Kenapa ada ni? Kenapa begitu? Kenapa begini? Dia suka. Dan dia tak berbuat. Dia bertanya banyak. Kalau betul dia solehah, dia berbuat taat. Dia buat dia kerja dia. Dia serve suami dia. Sama dengan kita. Kita buat dia kerja dia. Kita buat saja. Kita seronok di dalam mentaati. Kita seronok di dalam melakukan amalan. Samalah juga tentang amal ibadat. Solat tapi tak sabar. Dan tak solat tapi dia kuat bersabar. Dia tak ada kuat bersabar. Amalan ni, orang bersyukur, orang yang kuat. Orang yang taat, orang yang kuat. Selagi mana dia tak taat, dia tak kuat. Cuma dia belum kena dia. Poin yang akan membuatkan dia keluarkan sifat sebenar dia. Solat, itu amalan syariat. Anda tak solat, makna anda akan lemah. Kalau anda solat, masih tak sabar, makna hati anda masih sakit. Amalan itu menjaga. Amalan ni baju. Amalan ni baju, pakaian kita. Jadi amalan ini menjaga, menutup kepada keburukan. Tetapi kesabaran itu dari dalam. Dari dalam. Jadi dalam mana hati? Hati kenalah dirawat. Sebab tu hati yang sakit, kalau dia solat, dia sabar kejap. Sebab dia menghilangkan kesakitan itu sementara. Tetapi tidak menyembuhkan penyakit itu. Sakit hati tidak boleh hilang. Begitu saja. Sabar tadi. Anda ingat boleh hilang dengan anda solat. Begitu je. Iman mana iman? Sebab tu datang dengan iman. Sabar tu iman. Kalau anda tak solat tapi anda sabar, itu belum sabar yang sempurna. Itu bukan sabar, itu menahan. Dia akan sampai satu tahap, dia akan keluar perangai sebenar dia. Nampak? Dia tak solat tapi dia penyabar. Dia bukan sabar. Sabar ni orang yang taat. Bermaksud dia orang yang pandai kawal perasaan, begitu je lah. Tak jadi isu bagi dia. Dia relax je. Orang yang solat pula yang marah-marah. Orang yang solat, dia marah-marah, dia dah selamat dalam satu bab. Bab solat, dia dah selamat. Hati dia kena rawat lah. Orang yang tak solat dan dia nampak sabar, hati-hati. Dia sedang berada pada keadaan yang mana lebih terdedah. Dia memang, dia bertahan. Dia bertahan sampai tahap kena satu poin yang betul-betul kena dengan dia. Dia akan keluar perangainya lebih teruk daripada orang tak solat tadi. Orang yang solat tadi. Nampak? Dia bertahan. Dia bertahan-bertahan, keluar satu hari nanti dia keluar perangai dia.
Perangai ni tak boleh tutup. Perangai tidak boleh ditutup. Sebab sampai satu tahap, kena isu-isu yang berkenaan dengan perasaan dia, betul-betul kena dengan perasaan dia, dia akan keluarkan perangai sebenar dia. Dia tak kena lagi. Sebab tu jangan sampai dia terkena. Sebab tu daripada sekarang tuan-tuan, kena jaga. Kena jaga. Kena jaga. Sebab tu bila bina jiwa yang benar, syukur. Pertama, contoh dalam hati ni. Orang yang benar-benar melihat dengan iman, dia akan melihat dengan kebenaran, lalu dia akan melihat dengan ketaatan. Dia akan melihat dengan ketaatan. Dia nampak suami, pahala. Tu je lah. Dia nampak isteri, pahala. Dia nampak anak, pahala. Dia nampak harta, pahala. Dia nampak masa, pahala. Dia tak nampak lain. Dia nampak pahala. Bila nampak pahala, dia tak ada istilah rugi. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Orang yang beriman dia tak akan rugi sebab pahala. Pahala. Baik, bila dia nampak pahala, dia tidak akan, apa sifat orang yang nampak pahala? Dia tidak akan berkira-kira. Sebab mana mungkin nak pahala tapi berkira-kira? Mana mungkin dia nakkan pahala tapi berkira-kira? Sebab pahala tidak terkira. Orang yang melihat pahala, dia tak akan berkira-kira untuk berbuat baik. Sebab pahala datang tanpa keadaan yang tidak terkira. Sebagai contoh puasa. Illa saum fa innahu li wa ana ajizi bih. Nampak? Maka bila kata puasa itu milik Allah, tengok Allah bayar macam mana tuan-tuan. Fa innahu li wa ana ajizi bih. Aku yang mengagih-agihkan. Aku yang mengagih-agihkan pahala. Maka kalau Allah sendiri yang mengagihkan pahala, pahala tanpa had tuan-tuan. Sebab tu ada ciri orang yang bersyukur, itu kebaikannya tidak akan berhenti. Kalau dia syukur dengan masa, contoh menuntut ilmu, anda tidak akan berhenti menuntut ilmu. Bukan lama sangat pun, sejam je. Malam sejam ataupun dengar, tak lama. Solat, tidak akan berhenti solat. Tak lama pun solat. Orang yang melihat pahala, orang yang melihat taat, dia tidak akan meninggalkan amal. Dia takkan. Dia tidak akan meninggalkan amal. Dia nak berkira apa yang dia dapat pahala. Anda dengar sekarang, anda dapat pahala, anda nak rugi apa? Tak ada istilah rugi duduk dalam majlis ilmu. Nampak? Kemudian, orang yang melihat pahala, jiwanya lega. Jiwa dia lega, lapang. Dia tak ada istilah terhalang-halang, pendam, sekat. Tak ada. Tak ada. Dia nak buat, dia buat. Dia buat pula, dia buat sungguh-sungguh. Dia buat sungguh-sungguh. Sebab dia tahu pulangannya itu pulangan yang luar biasa. Sebab tu, melihat pahala pada semua perkara. Iblis, dia buat kita akan melihat apa yang kau dapat. Dari sudut benda. Semua perkara dapat pahala, tuan-tuan. Dapat suami jahat, dapat pahala. Dapat suami jahat, dapat pahala, Ustaz. Yelah, yang buat jahatnya dia. Isteri buat apa? Buat baik lah. Buat baik, Ustaz. Saya nak buat baik dengan lelaki yang baik. Ada Allah suruh. Ada Allah suruh buat baik hanya dengan lelaki yang baik. Allah suruh buat baik kepada suami. Buatlah baik. Kalau lihat macam tu, anda tak rugi dapat suami jahat. Malah anda bersabar dengan suami yang jahat. Habis Ustaz, kalau sampai nafkah tak bagi, apa tak bagi, semua tak bagi. Kalau dah macam tu, ada bagilah dia peluang terakhir. Abang ni peluang terakhir lah bang. Peluang terakhir. Apa dia? Kalau abang tak boleh nak perform macam ni, tak apalah. Tak apalah. Kita bincang kat mahkamah. Pergilah mahkamah. Apa masalah? Tak rasa nak bising-bising. Pergi mahkamah. Nampak? Nak ceritanya, contoh dekat Palestin, kat Gaza. Kita nampak kerosakan. Pertumpahan darah. Adakah mereka rugi? Tak. Mereka tidak rugi.
Orang beriman tidak akan rugi. Mereka masuk syurga. Adakah orang itu untung dapat suami yang penyayang, lembut, bagi apa nak, asyik-asyik cium pipi, cium tangan, kepit, jalan berpegang tangan macam ni saja. Silap lagi pula dia dokongnya isteri tu. Ya Allah, untungnya dia. Adakah orang itu orang yang beruntung? Adakah orang itu orang beruntung dapat semua fasiliti yang ada? Nak duit dapat duit, nak rumah dapat rumah, nak kereta dapat kereta. Adakah itu orang yang beruntung? Tidak. Orang yang beruntung adalah orang yang beramal, yang beriman. Nampak tidak? Bukannya orang yang ada semua. Silap hari bulan, orang yang macam itu orang yang lalai. Nampak? Macam mana nasihat kawan macam ni, Ustaz? Kawan yang macam mana? Seronok benar dengan kehidupan dia. Cakap dia jangan seronok sangat. Kamu ni karang, kan sangat-sangat karang, menyengat nanti karang. Cakap biasa gitu je. Cakap begitu saja. Kita dengan kawan-kawan ni santai-santai, tapi ada pengisian. Kalau boleh tepat bagi, tepatlah. Sibuk menyaut ni. Ni, sini. Ni kucingnya. Tu sibuk bising pada tadi. Tu. Bulu cantik ni. Duduk dia diam. Duduk diam. Duduk diam lah. Sibuk nak dengar juga. Okey. Namanya Bella. Kucing jalanan tu. Kucing jalanan. Abang saya ambil. Kucing jalanan. Di rumah ni dah banyak kucing lah. Jadi sedang jemaah yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kucing pun ada perasaan kasih sayang. Dia nafsu. Binatang semua ada kasih sayang dari Allah. Semua ada. Dari Allah. Binatang Allah bimbing direct. Bella is listening, Ustaz. Bella. Tu dia. Dah diam, nampak. Dia pun nak masuk live katanya. Jadi sedang jemaah yang muliakan Allah SWT. Nampak? Binatang pun mau dengar kuliah. Duduk rapat. Ada kenalan suami dia hisap benda terlarang dan berjudi, ajar pula si ikut jejak di sana sama kanan. Tapi banyak prosedur pula, banyak masalah yang timbul. Allahu Akbar. Macam tu dah mengajak kepada kejahatan, kena cegahlah. Puan Hasbah Fauzi. Kena cegahlah. Dia kalau kejahatan tu hanya pada suami saja, tak jadi isu lah. Tapi kalau kejahatan itu dah mula mengganggu amal ibadat isteri, mengganggu anak-anak, menyebabkan terhalang untuk ibadat, itu kena melakukan sesuatu lah. Pergi suruh buat report, tak apa. Kalau dalam hal sini, dia ada kebenaran, kelonggaran untuk pergi buat report kepada majlis agama. Jadi sedang jemaah yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz, kalau sakit boleh tak sebut haza min fa'lir rabbi? Kalau sakit, kalau ikut kepada sunnah, sebut inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Itu yang Nabi ajar. Musibah Allah ajar. Sebab sakit tu satu benda yang ujian yang menyakitkan. Tapi kalau azam min fa'lir rabbi itu kepada nikmat yang seronok. Hazam min fa'lir rabbi. Ataupun boleh sebut alhamdulillah. Puji Allah. Betul boleh alhamdulillah. Kenapa kau puji Allah? Ialah Allah yang datangkan penyakit ini adalah Allah yang sempurna bagi aku.
Tapi haza min fa'li rabbi ini digunakan untuk pada nikmat-nikmat yang menyenangkan kita. Dapat rumah, dapat kereta, dapat anak, dapat semualah. Haza min fa'li rabbi. Atau dapat penyakit tak menyenangkan kita, tapi kita bersyukur. Boleh kita sebut alhamdulillah. Kenapa? Kenapa Allah ingatkan aku lagi? Boleh. Alhamdulillah. Haza min fa'li rabbi tak sesuai. Sama dengan kalau bersin. Bersin, Allahumma salli ala Muhammad. Nabi tak anjur mengatakan bersin sebut selawat, tidak. Bersin alhamdulillah. Nampak? Bersin tu keluar penyakit. Sebab alhamdulillah keluarkan penyakit. Yang mendengar yarhamkallah, yarhamkillah. Tu cara dia. Bila kita sebut tak letak pada keadaan tempat, jadi tak tepat. Amalan tu jadi tak tepat. Sama dengan nak makan. Nak makan kenapa? Bismillah. Setiap perbuatan baik itu bismillah. Apa-apa saja. Nak makan. Dia tidaklah boleh jadi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Makan. Walaupun selawat itu baik. Selawat itu bagus. Jadi, bila kata selawat tu bagus, tapi bila tak diletakkan pada tempat yang betul, maka amalan tu tidak jadi sempurna lah. Dia kena bismillah. Tu. Bismillah. Alhamdulillah. Tapi ujian sakit pun nak sebut alhamdulillah pun dah terror dah sebenarnya. Sebut sakit nak sebut alhamdulillah pun terror dah. Tak semua orang boleh sebut alhamdulillah dengan sakit, melainkan yang mengaji hakikat kehidupan lah. Sebab sakit itu menghapus dosa. Bila menghapus dosa, dapat pahala lah kan. Bila dapat pahala, kenapa marah dengan sakit? Patut alhamdulillah lah. Sakit dia, alhamdulillah. Apa hal kamu ni? Orang sakit kamu alhamdulillah. Sebab apa? Sebab dapat pahala. Hapus dosa. Betul tak Bella? Tak, Bella menyawab betul katanya. Jadi, sama dengan masa. Masa tak letak pada tempatnya. Tak jadilah. Masa yang paling utama letak itu untuk ilmu. Bila ada majlis menuntut ilmu, anda pergi pula berzikir, sebut Allah, baca Quran. Tak kena lah. Kerana ada amalan yang utama waktu itu. Dalam waktu itu ada amalan yang sedang berlangsung, yang utama, yakni menuntut ilmu. Maka anda meninggalkan menuntut ilmu, anda pergi beramal. Tak kena lah sebenarnya. Sebab tu, Nabi SAW dalam dua keadaan. Masuk masjid, ada seorang tu mengajar menuntut ilmu, mengajar ilmu. Satu golongan baca Quran. Duduk. Dua-dua bagus. Tetapi waktu itu yang mana afdal? Maka pergi menuntut ilmu. Kerana itu tuntutan yang lebih besar. Masa anda, kalau banyak majlis ilmu, tak jadi masalah lah. Duduklah majlis ilmu. In between beramal lah. Tak ada masalah. Amalan pun bukan 24 jam. Mana ada amalan 24 jam? Amalan tu, anda boleh susun amalan. Kan? Contoh nak solat duha. Anda boleh buat daripada tadi. Anda boleh buat daripada awal tadi. Sekarang berhenti sekejap. Dengan kuliah, sambung balik. Anda nak sambung balik duha, sambunglah. Kan? Jadi rugilah. Rugi kalau anda tak faham dalam amal ni. Macam contoh suami dengan isteri. Isteri. Anda nak tahajud. Anda ada suami. Jadi, anda utamakan suami. Sebab suami pintu syurga. Tahajud pun syurga juga. Kan? Tahajud belum tentu ke syurga. Mana tahu buat leka, syirik, riak. Tapi dengan suami, itu dah ke syurga. Buat dengan hati yang rendah. Pergilah. Pilihlah suami dulu. Kan? Macam itulah. Ustaz, dengan suami, dengan menuntut ilmu, mana pula? Tengok. Dua kewajipan. Menuntut ilmu tu wajib, suami tu wajib. Tengok suruhan dia yang mana. Kalau suruhan tu benar-benar diperlukan oleh suami waktu ini. Sekarang ni suami katanya dah tak boleh ejah dah. Nak sekarang juga. Kena pergi selesaikan dengan suami dululah. Suami lapar nak makan. Pergilah masakkan untuk dia kejap. Tu kena letakkan masa pada tempatnya. Masa kena letak pada tempatnya. Amalan letak pada tempatnya. Nampak? Kita jangan buat banyak tapi tak kena gaya. Sama dengan nak pergi berjihad, orang lelaki. Ada mak ayah lagi yang tengah susah,
tengah sakit, tengah tak larat, anda tidak boleh tinggalkan mak ayah yang begitu. Anda kena jaga mak ayah. Ini ada hadis Nabi. Sahabat nak pergi berperang, tengok mak ayah masih sakit. Kamu ada mak ayah? Ada. Pergi. Mak ayah yang sedang sakit, tengah tua, tengah tak larat, tengah penat. Nampak? Jadi bila ada ilmu, tak ada masalah. Contoh, sekarang ni, PKP, masjid tak boleh nak pergi, tak boleh nak solat Jumaat. Tetap pada tempatnya. Tak boleh pergi solat Jumaat sebab pemimpin yang ada daruriyat. Walaupun kita tak darurat. Ustaz, saya sihat Ustaz. Saya sihat. Rasa macam munafik pula saya tak pergi ni Ustaz. Ustaz, saya begini. Jangan marah. Letak pada tempatnya. Tak berdosa. Berdosa ni kalau kamu buat tak tahu. Kamu bebal, tak faham bahasa. Tu dosa lah. Ini dah. Sebab tu penting ilmu. Tak payah nak kata berdosa ke, kena taubat ke. Tak. Dah memang keadaan macam tu. Tak payah marah lah. Cuma kita boleh timbulkan kesedaran. Kita cakap. Kita kena renung. Kenapa berlakunya musibat begini sehingga terhalangnya kita untuk solat. Untuk jemaah kenapa. Dah kita ada pemimpin. Kita letakkan pada pemimpin lah. Tak payahlah jadi kita nak bergaduh pula kat situ. Kita hidup ni ada tempat dia. Letak pada tempatnya. Nampak? Adakah itu syirik bila kita kata kenapa aku je yang kena merungut dengan diri sendiri? Baik. Syirik ini apabila kita menyekutukan Allah, apabila kita melihat ada kuasa lain selain Allah. Tapi bila merungut itu, boleh jadi orang yang kufur. Kufur lah, tidak bersyukur. Itu kufur. Baik, bila kufur, hati-hati. Bila kufur, dia boleh cenderung pergi ke syirik. Dia boleh cenderung. Sebab begini. Kenapa aku je yang kena? Bila kenapa aku yang kena, nanti soalan timbul Tuan Syed, dia melihat ada benda lain yang lebih berkuasa yang membuatkan dia tak kena. Mesti kalau aku buat beramal macam ni, mesti dia mula nampak kuasa lain yang boleh menghalang dia daripada kena. Sedangkan yang bagi kena tu Allah. Bila Allah yang bagi kena, dia kena sabarlah. Dia tidak boleh merungutlah. Jadi hati-hati. Hati-hati begitu. Nampak? Jadi bila kita faham, tak ada masalah lah. Macam anak. Fahamlah peranan isteri. Awak ada suami. Tak balik rumah mak sendiri. Tak jadi masalah. Tak jadi dosa lah. Sebab keutamaan pada suami kamu. Berhati-hati dengan perkataan kalau kamu Ustaz. Lau ni memang betul Tuan Sanan Jahiyah. Lau tidak boleh diletakkan kepada perkara-perkara yang berlaku dalam hidup kita. Ada hadis Nabi SAW. Yang mana berlakunya peristiwa-peristiwa. Kalaulah aku tahu. Tak boleh. Bermaksud kita tidak meredai sesuatu perkara itu. Bahaya. Dia diharuskan, kata ulama. Kata Imam Nawawi rahimahullah. Dia diharuskan kalau kita nak sedar. Kalau laku dari dulu beramal. Itu boleh. Itu boleh. Kalaulah aku dulu beramal. Kalaulah aku dari muda beramal. Itu diharuskan. Tapi kalau letak kepada peristiwa, insiden, situasi, tak boleh. Dia akan mengganggu iman. Itu jadi syirik tadi tu. Dia belum jatuh. Tetapi dia cenderung nak ke syirik. Itu hati-hati. Syamsiah Syam. Macam mana Ustaz kalau isteri mau menuntut ilmu seperti kalau Ustaz sebelah malam tapi suami tak benarkan dan suami cakap ada juga ulangan. Pada masa yang sama isteri rasa tak puas hati dalam hati. Berdosakah situ sebab ada rasa tak puas hati? Ya. Dia begini. Tak puas hati itu jangan sampai merosakkan. Mungkin tak puas hati seketika. Istighfar. Tak puas hati ni dia boleh jadi dosa bila kita terhalang nak taat. Suruh nak layan dia ke nak apa kita dah hati sakit dia kan. Dah dalam hati sakit, lepas tu kita nak tunjukkan. Dia jadi dosa. Adapun dari awal, dosa hati ni, kalau tidak dirawat macam tu, tak puas hati ni, dia akan menyusahkan kita nak beramal. Itu dah jadi dosa dah tu. Jadi, isteri, suami tak benarkan, tak apalah. Cakaplah suami tak apa. Bagi tahu kat suami, memang Ustaz Farid pun tak benarkan. Kirim salam dekat suami tu. Kirim salam dekat suami cakap memang Ustaz Farid pun tak benar kan. Memang sepatutnya suami yang kena didik isteri. Tak usah sembang suruh Ustaz yang didik. Faham? Cakap kan dia. Memang Ustaz, memang bang suami kirim salam. Apa Ustaz kirim salam kat abang. Cakap. Ustaz pun ramai isteri cakap. Memang sepatutnya memang wajib mendidik isteri.
Saya bercakap, saya suruh isteri suami sepatutnya mendengar suami. Patutnya kelah-kelah ni suami yang kena dengar. Bukan isteri. Suami jangan buat bebal, buat kerah pandai situ. Saya geram tu kerana suami macam ni. Minta maaf, bukan suami puan. Suami-suami lain lah. Mendidik tak mau. Mengarah pandai. Mendidik isteri tak mau, mengarah pandai. Macam ada belang tarung, macam belang apa ni je. Janganlah. Nak didik isteri tu. Kalau dah tahu isteri tu jenis nak menuntut ilmu, bagilah ruang. Bukannya tak reti, bukannya satu malam dia ambil. Melainkan kalau kamu jenis mendidik isteri, tak apalah. Bagi tahu kat suami, salam, memang saya pun tak benarkan. Dalam ni mana-mana suami tak benarkan, jangan tengok live saya. Suruh belajar dengan suami. Itu je. Itu je. Tak masalah. Itu je. Tak usah nak cakap banyak. Kesian kadang-kadang. Isteri ada dalam ni ada siap berubah. Dia dengar, dia jadi taat. Suami pula, kenapa ni taksub sangat ni? Ada kata taksub pula. Ya Allah. Dia nak menjaga rumah tangga. Menjaga rumah tangga itu kena dengan ilmu. Saya sangat suka kalau lelaki yang dengar. Saya lebih suka kalau yang dengar dalam ni lelaki. Saya lebih suka. Okey? Dengar sekali alhamdulillah. Suami-suami yang dengar sekali memang terror. Ataupun suami yang dengar memang ni. Dia hati dia rendah nak dengar. Kalau tak nak dengar, suami-suami suruh mak saya sekolahkan suami. Mak saya sekolahkan saya. Yang memang sampai sekarang. Ibunda saya. Ni dengan mak pun tak mau dengar, dengan ceramah pun tak mau dengar. Lepas tu pilih pula ustaz-ustaz yang popular je, yang ada level dengan dia baru dia nak dengar. Itu hati masih tak terubat. Hati masih tak terubat. Antara ciri mendidik itu dah. Itulah dia. Itulah dia. Contoh, kenapa ustaz bercakap? Dia didik isteri dia ke? Sebab tu Allah takdirkan saya ada isteri. Tujuan beristeri ramai ni supaya saya ada satu seruan, suruh lelaki suami mendidik isteri. Bukan suruh kahwin lagi. Saya tak suruh suami kempen kahwin lagi. Saya suruh suami didik isteri. Itu kempen saya. Didik isteri-isteri. Didik sampai terdidik, jangan didik sampai terduduk. Ni tak nak didik, mengarah pandai. Betul mengarah marah-marah pula tu. Mengarah marah-marah pula tu. Bila tak puas hati marah isteri. Betul tak? Allah Akbar. Betul tak puas hati tak ada tuarah. Kesian isteri tu. Suami-suami jangan guna kuasa, jangan salah guna kuasa. Veto dia. Kalau betul-betul nak mengarah, pastikan ada Allah. Suami ada Allah, baru betul arahan dia itu arahan yang solid. Kalau suami itu tak ada Allah, dia arahkan isteri dia atas kepentingan diri dia. Bukannya suruhan Allah. Tu dia. Itu tak kenalah tu Puan Siti Nurul nak buat macam mana? Tak nak sekolahkan anak, beli menantu. Patutnya mak-mak ni sekolahkan anak-anak. Saya cakap kat mak saya, Mak kalau nak marah isteri, ramai tau. Saya kalau datang rumah mak, saya bawa sekali tentera-tentera, isteri-isteriku. Datang bawa. Mak nak marah, mak marah dari sisi menantu-menantu mak yang mana. Sebab dah macam anak mak. Saya cakap, dah paling penting mak marah kali. Kalau mana-mana tak kena, mak marah. Betul. Ni kau ni kau biarkan isteri kau ni gini. Cakap, okey mak, okey. Ini. Tu. Kalau mak nak marah, mak marah dia. Itu kena macam tu. Saya cakap kat sisi saya cakap, kena terima. Apa yang mak cakap, kena terima. Berlapang dada. Bukan jadikan World War 3 pula. Ini balik Ustaz, dulu saya nikahi saya kerana agama. Terus macam ni Ustaz. Allahu Akbar. Jangan. Suami jangan jadi keras sangat.
suami jangan jadi lembik sangat. Dua tu. Keras sangat tunjuk hero. Lembik sangat tunjuk lembik. Lembik dengan isteri. Kadang-kadang lembik dengan isteri. Ada jenis isteri suami pula lembik dengan isteri. Ada jenis suami pula tunjuk hero dengan isteri. Allahu Akbar. Dia jangan. Dua-dua ni tak boleh. Tunjuk hero, tunjuk lembik. Dua-dua tak boleh. Dia kena tunjukkan kepimpinan. Jadi, seorang suami dia kena ada tunjukkan kepimpinan. Bukan tunjukkan kuat kat suami, dekat isteri. Suami jangan tunjuk kuat dekat isteri. Tak guna pun. Isteri tu perempuan. Tu dia. Tunjukkan kepimpinan. Bagi instruction yang jelas. Bagi satu instruction yang jelas. Apa yang tak suka bagi tahu. Pastikan yang tak suka itu berkaitan dengan hukum agama. Bukan tak suka sekadar suka-suka tak suka. Atau suka benda yang suka-suka. Jangan. Okey? Tak boleh gitu. Ada kisah kawan saya suami tegur isteri yang mencari ilmu dan perli isteri. Awak confirm ke ahli syurga? Sebab dia tak suka si isteri menuntut ilmu dan dia pun tak mendidik isteri. 2 kali 5 dah tu. Awak confirm ke ahli syurga? Dan abang pun confirm ke? Ke abang confirm ahli neraka? Cakap je tu. Kalau abang confirm ahli neraka, jom kita buat rumah kita jadi neraka sekarang. Tak payah tunggu. Tak payah tunggu. Abang nak tahu tak rumah jadi neraka macam mana? Mari saya jadi isteri neraka. Abang bila saya marah pun abang tak tahan kan? Cakap kat dia. Cakap kat kawan tu, abang, kalau saya marah-marah abang suka ke? Kalau saya tinggi-tinggi suara-suara, abang suka ke? Kalau saya buat maksiat kat luar, saya pergi dengan jantan lain, abang suka ke? Tu dia ciri ahli neraka. Bila saya nak jadi ahli syurga, abang jangan nak peli-peli. Isteri pun jawablah balik sepatah dua, cakap elok-elok. Jangan diam bisu pula. Kadang-kadang takut tak bertempat. Cakap baliklah dengan suami tu elok-elok. Cakap elok, bang, syukur tau bang nak jadi ahli syurga ni bang. Kalau bantailah saya jadi ahli neraka bang, saya rasa tinju abang nanti kan. Lebam sini, hidung abang bengkak macam ni. Jangan abang main. Habis jantan lain saya bawa masuk rumah. Habis semua suruhan abang saya takkan ikut. Tu dia ciri ahli neraka, cakap kat dia. Bila saya nak jadi ahli syurga, abang jangan peli-peli macam tu pula. Yang baik, yang seronoknya abang. Ahli syurga ni layan suami, bukan tunggu suami layan isteri. Abang faham? Ustaz ajar suruh layan abang. Faham? Yang abang duduk kat sini, duduk agak-agak peli-peli ni, abang nak apa? Jawab begitu. Kan? Tak. Kita bincang. Anda sebagai isteri, suami melenting. Tahu pun melenting suami. Dah. Tadi kata nak suruh saya jadi ahli neraka. Saya nak jawab macam tu pun abang nak melenting. Saya nak jawab macam tu abang nak melenting dah. Gitu jawab. Boleh menjawab ke Ustaz? Try lah menjawab. Kalau suami yang sedang mengajar, jangan menjawab-jawab. Itu suami tak guna. Kalau suami jantan tak guna, jawablah balik. Kalau dah dapat suami yang mengajar, dah bagi ilmu, menjawab-jawab, tu nak kena. Tu nak kena. Dapat suami yang guru, yang mengajar, ada sebab dia suruh. Dia menjawab-jawab juga. Itu isteri ahli neraka. Ini dapat suami ahli neraka. Peli-peli isteri. Peli-peli. Isteri jawablah balik elok. Ini dah dapat suami ahli syurga. Biasanya isteri menjawab-jawab. Suami suruh ini menjawab-jawab. Suami suruh tu menjawab-jawab. Itu isteri ahli neraka. Menjawab-jawab. Suruh tutup aurat menjawab-jawab. Suruh jangan cemburu menjawab-jawab. Suruh buat kebaikan menjawab-jawab. Menjawab-jawab Ustaz. Cakap itu ini. Ini suami yang mana? Yang berbalik kepada isu jantan tak guna. Suami yang fikir syok sendiri. Faham? Macam tu menjawab-jawab. Biasanya jawab suami macam tu memang menjawab-jawab. Bila suami dah dapat suami yang guru, yang mengajar, bincang sesama suami isteri, insya-Allah semua akan okey, jangan berbalah. Kita memang cakap begitu sebab tu kena mengaji. Isteri yang ada Allah, dia tidak akan menyalah dan berbalah. Suaminya ada Allah, dia tidak akan menyalah dan berbalah. Sebab tu bincang tu biar ada Allah. Kalau tak ada Allah, tak usah bincang.
Dia akan jadi pincang. Lama-lama nanti pincang. Tu dia. Be cool, become. Orang yang ada Allah saja boleh be cool. Tak ada Allah, tak ada be cool je. Okay. Banyak provoke, ya. Biasanya suami atau isteri suka provoke satu sama lain. Isteri provoke. Bagi list. Suami, cuba tanya. Apa yang tak puas hati? Macam-macam list keluar tak puas hati suami. Satu-satu tak puas hati kat isteri. Lepas tu, bagi tahu sayang isteri. Sayang bendanya kalau tak puas hati. Itu menjawab. Isteri akan menjawab, apa yang tak cukupnya saya? Itu menjawab lah tu. Dapat suami tak ada agama, isteri tak ada agama. Dua-dua hantuk kepala. Menjawab-jawab dua-dua orang tu. Seorang suami duk tengok apa list isteri yang tak betul. Seorang isteri duk pertahankan apa saya tak betul. Itu menjawab-jawab. Kalau dapat suami yang membimbing, dengar je. Sebab tu, kalau dapat suami yang membimbing, kalau kena isteri yang tak nak dibimbing, dia menjawab-jawab. Saya jumpa begitu. Ada suami yang nak dibimbing, ada suami yang ada isteri yang tak nak dibimbing. Okey. Macam mana nak ada orang yang bercakap nak cari gaduh je, Ustaz? Orang macam ni, teruskan dia bercakap. Yang penting, kita ni. Kita nak cari kebenaran, teruskan. Hidup jangan mengungkit-ungkitkan, Ustaz. Memang tak boleh. Memang tak boleh. Lala sekali tak puas hati. Mengungkit-ungkit, lala sekali terjongkit. Tercedok nanti kan. Biasa macam tu. Suka isteri pertahankan apa salah dia, apa betul dia. Suami mula argue apa yang tak kena. Ini yang syukur tak kufur ni. Bila suami ni, dia suka tengok, dia suka mengarah, dia suka nakkan isteri jadi baik, tapi dia tak nak mendidik. Dia biarkan isteri buka aurat, dia biarkan isteri sibuk, dia biarkan isteri buat keputusan, dia biarkan. Bila dia biarkan, kemudian mula dipersoalkan. Awak tak dengar kata saya, awak tak pandai layan saya, awak begitu, awak begini. Nampak? Ustaz, macam mana nak reda dengan perkara yang kita tak suka? Ingatlah balik, Allah ni, kalau tak suka atas kita, banyak perkara Allah boleh buat. Jadi Allah boleh terima segala keburukan kita. Kenapa kita tidak boleh terima apa yang tak baik yang berlaku atas kita? Ya. Suami saya tak nak dibimbing bila saya berubah, dan suami saya tak nak dibimbing bila saya berubah, dengan sendiri keadaan jadi tenang. Betul? Suami saya tak nak bimbing. Suami tak nak bimbing tak apalah. Puan Juliana, anda ada tanggungjawab atas diri sendiri. Tengok. Bila suami isteri jadi baik, sebenarnya bila isteri baik, isteri tenang, suami ni dia akan jadi tunduk. Dia akan okey. Dia yang tak okey ni, suami isteri menjawab-jawab. Dapat isteri yang menjawab-jawab, memang masalah lah. Memang masalah. Dapat isteri menjawab ni memang masalah. Kaki jawab dia panggil. Agaknya dulu tak habis soal jawab kot. Soal jawab, periksa ke, tak sempat habis jawab periksa. Dia kahwin, dia suka menjawab-jawab. Dapat suami nak mendidik pun menjawab-jawab. Tak mendidik pun menjawab-jawab. Nak mendidik pun menjawab-jawab. Suami macam tu pening lah. Kalau suami jenis menjawab, isteri jenis diam, sabar ni, okey, tak jadi apa. Contoh Firaun, contoh Asia, dengan Firaun, Asia, okey. Bukan kata apa, Firaun siap nak bunuh lagi Asia. Okey. Dia kalau dapat suami yang soleh, dapat isteri yang menjawab, memang jadi masalah. Dapat suami soleh, isteri menjawab. Suami suruh pakai tudung, menjawab. Suami suruh jangan sebelum, menjawab. Ya Allah. Menjawab-jawab. Jadi saya seru pada sisi dalam semuanya. Janganlah jadi isi yang menjawab-jawab. Nanti kan tak terjawab nanti kat sana. Banyak menjawab-jawab kat sini, tak terjawab nanti di sana. Ingat tu. Habis Ustaz, ikut je ke suami cakap? Siapa suruh ikut suami cakap? Tengoklah apa yang suami cakap. Kalau suami tu cakap melanggar pada perintah Allah, janganlah buat. Tapi janganlah melawan.
Kahwin nak, didik tak nak. Ada suami nak, taat tak nak. Jika si perangai buruk berangkat apa tindakan suami? Tindakan suami macam-macam tindakan suami boleh buat selagi mana tindakan itu tidak menzalimi dia. Apa dia? Tidak menyakiti sehingga tahap mencederakan. Selain daripada itu, sila buat apa yang terbaik. Niat untuk mendidik. Kalaulah itu isteri yang pertama dia, didiklah sampai terdidik. Suami kena ada kekuatan yang benar-benar dari hati yang benar-benar ikhlas kepada Allah Ta'ala. Saya nak bagi itu kesimpulan. Kalau betul doa seorang suami itu ikhlas untuk isteri itu berubah, isteri itu akan berubah. Kalau betul seorang isteri itu ikhlas untuk suami itu berubah, suami itu akan berubah. Kerana doa itu senjata orang mukmin. Kalau betul lah dia mendidik isteri dengan ikhlas, dia nak suruh isteri dia berubah, bukan sebab dia berubah. Dia nak isteri dia berubah kerana itu arahan Allah. Lalu dia pun mulakan perubahan dari diri dia. Jadi ikhlaslah dalam mendidik isteri-isteri. InsyaAllah Allah akan permudahkan dalam konteks mendidik. Cara terpulang. Sebab setiap orang ada cara yang tersendiri. Lain lalang, lain padang, lain lalang, lain belalang, lain padang. Okey? Jadi lihatlah. Sebab tu suami-suami saya seru. Mana ada suami dalam ni, teruskan. Anda istiqomah menuntut ilmu. Mana isteri-isteri yang ada dalam ni, syabas tahniah. Mana dapat suami yang jenis yang banyak cerita, sabar je lah. Tuntut je ilmu, baik dapat kat dia balik. Patutnya, kalau suami yang tak mendidik isteri ni, kalau dapat suami yang jahat, isteri yang jahat, memang layak bagi dia. Sebab dia tak didik isteri. Bila dia tak didik isteri, dapat isteri yang melawan, tanggunglah. Siapa suruh tak didik isteri? Dapat isteri yang buka aurat, orang lain, orang jantan lain suka, tanggunglah. Siapa suruh tak jaga aurat isteri? Jadi sedang jemaah yang muliakan Allah SWT. Isteri kena pandai kontrol perasaan. Isteri jaga hati je, Puan Juliana Supian. Jaga hati. Jangan kontrol perasaan tanpa hati yang ada Allah. Kembali jaga hati, duduk dalam kuliah, istiqomah dalam pengajian. InsyaAllah Allah akan bantu kuatkan hati dengan iman. Kemudian perasaan tu akan mudah dikawal dengan baik. InsyaAllah. Baik, jadi sedang jemaah yang mohon Ta'ala, saya kira cukup setakat tu dulu. Jangan sampai kita kufur tanpa sedar. Hati-hati. Kita akan sambung lagi pengajian kita pada malam ini. Terima kasih banyak. Mohon ampun, mohon maaf di atas segala kekurangan saya dalam menyampaikan terkasar kata, terkurang bicara. Hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada pagi yang penuh barakah ini. Baik. InsyaAllah. Moga-moga Allah rahmati kita semua. InsyaAllah. Aku lu qawli haza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Ahd. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bissawab. Takbir. Allahu akbar.